وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sangat dipengurusi dan hadirat dan kuasa masjid, para imam, para ustaz, ustazah, seluruh jamaah muslimin sekalian. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mulia ini kita dapat bersama di musim Jati awal tahun 2024. Hari ini hari Isnin. Ramai yang berpuasa mungkin. Saya tak puasa hari ini. Cucu amal rumah Jati. Sahabat sekalian, saat kita menyambut tahun baru ini, masih umur kita meningkat setahun. Kalau dulu 40, 41. Kalau dulu 69, sekarang 70. Walaupun 70 tu bulan 12 baru ni 70 dah, tapi ambil kira tahun. Begitulah umur kita hari-hari meningkat. Daripada sehari ke sehari, daripada minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ada orang yang Allah pendek umur dia 40, 50. Anak saya umur 47 meninggal dah. Isteri umur 70 meninggal dah. Cucu umur 9 bulan meninggal dah. Saya masuk 77 hari ini. Perkiraan 77 pada sekolah bulan 10 baru 77 dah. Begitulah perjalanan hidup kita. Dan dilihat di peringkat dunia pula, kita tidak sunyi umat Islam ni daripada berperang. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kita. Dalam surah Insan tu ada satu ayat apa ayat itu? Inna hadainahu as-sabil wa imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami hidayahkan, kami bentangkan kepada manusia jalan imma syakiran wa imma kafura. Sama ada manusia ini syakiran, berterima kasih kepada syakiran, tapi di sini makna dia sama ada manusia itu beriman ataupun manusia itu kufur kepada Allah. Dua. Kita duk bilang banyak, sahabat sekalian, banyak kita bilang warning, jalan ni orang ni semua bahagian dah. Kefahaman pun gitu juga. Orang kata kita boleh dah atas semayang dah. Nampak dah. Di luar sana, pada habis keluar masjid, ni lain pula dia buat di Bandung. Itu kita ni dengan Islam ni, kalau kita baca Al-Hakum bir-Rabbi fala takunanna minal mumtahin. Kalau benar tu daripada Allah, jangan meragu lagi. Benar daripada Allah. Apabila Allah hidayah kita dua jalan, sahabat dia, kita tak tahu nak cari jalan mana. Akhirnya Allah utus Nabi pada umat manusia. Setelah Allah cipta manusia ini, maka Allah utus para Nabi, mula daripada Nabi Allah Adam AS dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekalkan kitab oleh Allah yang dipanggil Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf. Selain daripada 4 kitab, iaitu Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran, itu semuanya dikira kitab Suhuf.
Itu panduan yang dibuat oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan Allah. Ada para nabi, para rasul ni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 orang pada satu kaum. Seorang dia beriman. Kalau beriman seorang pun dia bunuh, dia pakat hijau. Itu saudara baca surah Yasin. Tapi umat dulu buat khianat, menyakiti para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, tunggu masa je. Allah hancur tu. Dalam surah Yasin itu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Apabila dia bunuh seorang yang beriman, maka Allah hancur hanya satu tempikan malaikat saja. Seluruh penduduk negeri itu mati semua. Kita baca dalam Al-Quran. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi peluang ke dia. Lagi nyawa tak cedal, tak sampai ke halqam ini, selama itulah taubat kamu Allah terima. Tapi manusia tak bertaubat untuk umat Muhammad. Tak nak juga umat Islam. Contoh kita ambil kuat saudara Nabi Abu Talib. Sayang dia Nabi ke Nabi ni, Abu Talib ni melebihi pada anak-anak dia. Dia anak ramai, tapi dia lebih sayang ke Muhammad lagi sebab dia memegang amanah daripada ayah dia Abdul Muttalib supaya jaga. Maka dia lebihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak dia. Tak beriman, tak iman ni Allah pilih. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita ada ini, kita masih lagi sayang kepada agama Allah. Cuba saudara muhasabah, berapa kali saudara tinggal solat berjamaah subuh selama setahun 2023 berenung balik. Berapa kali kita tertinggal atas asas apa yang kita tak boleh berjamaah. Ambil subuh dulu, kita ada waktu subuh. Sebab waktu subuh ni adalah kata paling banyak sekali, paling bagus sekali kita bermuhasabah. Sebab pemikiran kita tak bercelaru lagi. Dan start kita bekerja, masuk kerja bercelaru selalu. Macam-macam. Kalau bekerja masih bekerja lagi, macam mana nak ambil rehat sikit, konten sikit buat kerja. Konten selalu mikir nak balik awal ke, taklah kerja masuk lewat contoh. Tapi pagi ni kita tamu pula pagi ni contoh kita tak mikir lagi, mikir pagi lagi sikit lagi nak kampung nak makan dengan kawan ke, nak makan rumah ke, macam-macam baru fikir. Ni tak fikir lagi. Sebab tu masa ni tenang, pada masa ni tak boleh masuk sahabat sekalian, kuliah ke apa ke tak boleh masuk. Waktu lain lagi pula, waktu lain lagi pula. Tengok dalam Al-Quran, sahabat sekalian, saya pun tak tahu nak bawa kuliah apa ni, nak boleh jawab. Awal tahun ni muhasabah. Nak bawa tajuk apa, mula sekali-sekali. Kali pertama saya rasa saya kuliah subuh sini. 77 tahun. Kuliah 40 tahun perak di Kuantan, di sekitar Kuantan. Daripada kuliah ahli 3 orang sampai ahli 200. Ahli maksud saya cuma 200 orang ni kira 100 lebih kan. Daripada 4 orang kuliah. Kuliah macam tak tahulah orang pakai tak pakai tengok mati. Orang tengok tu mati tu. Mudah pada kita mati lah. Tinggal kita. Apa yang kat saya ni boleh katakan payahlah. Apa yang kat saya lah. Dapat ada mudah-mudah projek. Sama sekalian dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Taubah ayat 38 Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kita lah sahabat sekalian. Baca Quran ni sahabat sekalian, cuba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kita. Sempurna tak sempurna, kita kata kita lah. Akulah ya Allah. Mu nak bagi tahu apa ya Allah?
Kutiba alaikumusiyam, kata dipatukan kepada kamu puasa, kata orang beriman dipatu kita buat. Apa lagi yang Allah patu pada kita semua kita buat. Sempurna tak sempurna bukan kita semua pada Allah. Kita berusaha semampu mungkin. Mintanya belum angkat takbir, ya Allah aku ni adalah khusyuk aku dalam solat aku ni. Sekejap ya lepas takbir tu khayat mana dalam. Dan dah tak imam kata Allah aku buat rokok kan. Kita dalam khayat. Ada mengantuk-mengantuk. Sekejap dah. Kalau untuknya kita nak khusyuk. Khusyuk Allah terima. Dan kalau khusyuk Allah terima semayang kita lama ni 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, mana Allah terima? Tak tahu mana terima. Tapi kok mana pun besok soal yang Allah tanya dulu dalam perkiraannya orang yang solat dulu. Mu ada solat, amalan lain diterima. Tak ada solat, semua time out, buang. Tak kira semua. Jadi mau tidak mau, waktu solat kita tak boleh main-main. Kita laksana hak mana sekalipun. Habis hendak ke mana pun, sakit macam mana pun, usaha dia buat. Pak Allah nak kira, dia kira berpandu pada solat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Allah tanya, wahai orang yang beriman, apa hak kamu apabila disuruh kepada kamu, idza qila lakum infiru, bangkitlah kamu, bersegeralah kamu, cepatlah kamu, infiru, cepat, segera, bangun. Kalau duduk tu kena bangun. Bangun dah jalan tu, kata makna infiru, cepat. Infiru ke mana? Fi sabilillah, pada jalan Allah. Saqaltum ila al-ard. Allah kata berat kamu nak tinggal muka bumi. Bila disuruh pada jihad pada jalan Allah juga, nak bangun pun enggak. Kalau nak jalan pergi, saqaltum. Allah tanya, kenapa? Allah tanya apa hal yang memberatkan kamu? Allah tanya. Araditum bil hayatid dunya binal akhirah. Apakah kamu redha kehidupan dunia ini nak banding dengan akhirat? Kita redha. Allah beri kita harta kekayaan, kemewahan, bagai-bagai Allah beri kita. Arati itu ke? Kamu redha ke cukup mana nak banding dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah kata, maka tidak ada dah kehidupan dunia ni kalau nak banding dengan akhirat illa qalil, melainkan sedikit, melainkan sekejap. Sedikit je, Allah kata sedikit je. Sekejap je, merasa 80 tahun. Sekejap. Tanya orang 80. 80 orang ni panjang pun kalau boleh naik duduk 100. Tanya orang 100, 120, begitulah kadang. Illa qalil, walaupun 100 Allah beri umur kamu, qalil sikit, sekejap. Mu je rasa lama 100 tahun. Allah tanya kita redha kehidupan dunia. Senang dah rasa, malah nak campur, malah nak kan apa orang ajak itu, ajak ini. Niat Palestin berlaku, dia punya pasal. Kita dah tak boleh, dah bahagia. Kita tahu apa kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Walaupun di puncak mana dunia ini pun, dia orang beriman, itulah saudara kamu. Besok ni Allah tanya, saudara yang Allah tanya, wa ma ikhwanuka, tentu adik-adik kita. Kalau adik-adik kita itu beriman, samalah, termasuk saudara kita. Illa qalil, sekejap dia sahabat dia. Allah sebut lagi ayat, sambung pada ayat itu. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Jika kamu lari, mu tak nak bantu, mu tak nak bersama dengan jihad pada jalan Allah. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Allah kata aku akan azab kamu dengan azab yang amat. Yu'adzibkum 'adzaban alima. Allah janji dah kita. Kalau kita lagi, Allah akan azab dengan azab yang amat.
Bukan apa lagi, Allah kata, aku akan ganti kaum yang lain daripada kamu. Kaum lain pula. Allah tunjuk depan mata kita sahabat sekalian bagaimana Allah ganti perjuangan di Palestin. Apabila bangsa Arab tidak mahu membantu dia, Allah lahirkan bangsa lain yang membantu perjuangan di Palestin. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kaum yang lain yang tak serupa denganmu lagi dah. Orang Arab tak nak bantu orang Arab, Allah lahirkan orang lain, bangsa lain. Kita tak terfikir Rusia mampu membantu Palestin. Bangsa Melayu yang tidak ada darah Arab pun bantu Palestin. Ramai-ramai sahabat sekalian. Allah janji tak? Allah sebut lagi, ayat sambung lagi ayat tu. Habis kata, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau mu tolong, dia kata Allah kata. Tadi kalau mu tak nak tolong, kalau mu tolong pun agama Allah, faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah tolong lama dah agama dia. Mu tak ada lagi. Mu tak ada di atas muka bumi zaman para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka berhadapan dengan kaum dia. Allah tolong para nabi. Zaman siapa? Zaman Nabi Allah Ibrahim. Zaman Nabi Musa. Bagaimana Allah hancurkan Fir'aun. Allah tolong. Sebab agama Allah yang diperjuangkan oleh para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Masuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada nabi lagi lepas pada tu, lahirkan ulama, warasatul anbiya, ulama yang mewarisi kerja yang ditinggal oleh nabi, itu waris. Kalau kita tidak ikut sama memperjuangkan agama Allah yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasul. Kata Nabi, aku tinggal kepada kamu dua perkara saja. Selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnah Rasul, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak faham Al-Quran? Ulama menterjemahkan Al-Quran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Fatihah tak faham lagi. 40 tahun semaya tak faham lagi untuk faham Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim kita baca ramai. Tak apa betul baca sah, tak apa molek kita baiki. Sirat lagi suruh nak betulnya sirat, faham tak? Tunjuk kami jalan yang lurus ya Allah. Kita minta tiap kali semayang 14 kali, 17 kali sehari. Campur sunat lagi 10, 20. Berapa rakaat kita semayang hak sunat sehari. Campur lah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa yang Allah beri nikmat? Nabi. Umun nabiyyin, dia kata. Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Pak, sahabat sekalian, golongan yang Allah beri nikmat ialah empat ni. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 disebut alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Golongan para nabi. Dah kita tak ikut ajaran Nabi, ambil sebahagian tu. Ini zaman serangan kepahaman liberal, bebas beragama. Mu agama mu Kristian mu bebas beragama, aku Islam aku bebas juga. Masuk masjid dah cukup lah. Apa dah? Masuk berapa?
Tiap waktu kata seminggu sekali. Cukup lah. Bapak tu jangan cara aku tak cara aku. Gitu. Nabi ajar itu, sahabat saya. Nabi ajar tadi. Inna hadainahu sabil wa imma syakira wa imma kafura. Sama ada kamu nak terima ataupun kamu nak kufur, pilih. Tak boleh ambil sikit-sikit, tak boleh ambil separuh-separuh. Sebut tadi, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kamu tolong agama Allah pun, Allah dah lama dah tolong agama dia. Bila idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Bila Allah tolong agama ni, Allah tolong. Ketika Allah mengeluarkan dua orang bersama sahabat dia, iaitu Nabi dan Abu Bakar, daripada kempungan Quraisy. Ketika Nabi nak berhijrah duduk dalam gua, orang Quraisy kepung dia. Orang kepung Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi? Orang Quraisy tu sekali salah dia jenguk bawah, dia jenguk sikit nampak Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, dia tak jenguk, dia lalu gitu. Lalu tu seolah-olah depan mata Abu Bakar kaki tentera Quraisy. Nabi nampak Abu Bakar ni rasa kecil, rasa gerung tengok Abu Bakar tu tak kisah kalau dia mati pun disayangkan Nabi. Nabi kata, la tahzan, Nabi kata, jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah selamat Nabi, sahabat setia, sahabat Islam kita. Allah selamat Nabi. Sebab apa yang dibawa oleh Nabi adalah agama Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan engkau wahai Muhammad mereka untuk membawa rahmat kepada seluruh alam ini. Rahmat yang dimaksud bersama ada rahmat itu sendiri pada orang beriman kepada Allah. Juga mendapat rahmat orang yang tidak beriman dapat rahmat apabila Islam ditakbir. Bagaimana rahmat yang Allah beri, dia nak cari dunia dapat dunia. Hidup tak ada orang ganggu, tak ada orang kacau, tak ada apa. Dia boleh hidup selama zaman Nabi SAW. Tapi dia tak puas hati, dia khianat perjanjian dengan Nabi SAW. Baru dia kata, Inna Allaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Maka turunlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan pada malaikat jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah itu. Allah sebut situ wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan kalimah kafir ini sufla, rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah Allah. Agama Allah, perjuangan agama Allah ulia, tinggi. Walaupun puluhan ribu mati di Palestin, Allah ganti ratus ribu orang masuk Islam. Bukan daripada kalangan Arab, tapi kalangan bangsa Eropah. Main-main sahabat ya. Waktu akhir zaman kita kena ingat, akhir zaman yang mendukung Islam bukan lagi Arab. Mungkin itulah bangsa yang lahir sekarang. Bagaimana orang Israel sendiri apabila ditawan, lihat bagaimana Hamas menjaga mereka ini sampai begitu rupa hingga ada yang setengah daripada mereka tak nak jumpa dengan kepimpinan dia. Nak tanya pimpinan dia, Netanyahu nak tanya macam mana layanan yang dibuat oleh Hamas setelah kamu ditawan, malah nak jumpamu. Kerana munglah dia kata tanganku jadi kotor, membunuh kanak-kanak Palestin. Kerana mung dia kata. Itu mengamuk gaya Palestin, gaya Israel sekarang. Kepung rumah Netanyahu. Tak apa berita kita sudah tak baca, sudah senang.
Zionis dah kalah dah, sahabat dia. Kalah dah dia. Sekali pertempuran 60, 70 sekali mati. Dia kepung. Oh, dua hari lepas, bagaimana dia kepung lebih daripada 600 tentera. Orang mati beratus, orang mati. Kalau dia tawar lagi, dia kepung satu penempatan tentera. Ini hebat. Saudara tahu Hamas ni ada 40,000 tentera dia. Yang berperang sekarang lawan Yahudi baru 5,000 baru. 35,000 lagi rehat lagi. Tunggu giliran, dia pusing untuk dia keluar, untuk cari syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jumpa sehari, mana duduk? Terowong 2 kilometer ke bawah. Panjang dia 100 kilo. Dia melepas di Mesir. Kalau nak kira sebab kalau tidak bantuan nak mari ke mana sahabat dia? Sempatan Rafah. Masuk lebih pada Mesir. Kau ni pergi Tal Aviv, lebih pada tu lagi. Kan dia terkejut sekarang. Dia dah kepung situ. Dan tentera topik kau situ. Tu nak cerita terowong dia. Unik. Dia sendiri pun pergi satu cabang 6 cabang. Kalau kita lepuh raya bawah bumi 2 kilometer satu pun tak cicak dia bawah. Di mana tentera yang 35,000 lagi duduk? Di mana? Dia tidak akan kalah. Gaza tidak akan kalah. Itu yang nak kena. Ni benda-benda ni semua sahabat dia berlaku di zaman kita untuk ini. Lepas tu Syekh Ahmad Yassin tengok pemimpin Hamas. Syekh Ahmad Yassin pakai kata tolong, mata dah tak nampak, jalan tak boleh, tapi dia pimpinan Hamas. Dia kata apa? Aku akan tuntut umat Islam yang tidak bantu Palestin di akhirat esok. Dia nak tuntut dengan kita sebab dia, kalau kita tidak bantu mereka. Sebab tu kita ambil tahu, Allahumma ansuri Islam wal muslimin, tadi kita doa. Allahumma ansuri Palestin fi Allahumma ansuri mujahidin fi Palestin fi Gaza. Dan ini bumi umat Islam, dan ini bumi Palestin, ini bumi yang akan diwarisi oleh umat Islam. Dan di sinilah tampak pemerintahan akhir zaman yang berlaku kepada Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Bukan di lain lagi. Di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa itu dah persekitaran Jerusalem semua. Imam Mahdi ini sahabat sekalian, apabila sampai masa dan ketika dia keluar, pusat pemerintahan dia di Palestin. Segala Yahudi yang ada pada saat itu tak ada dah. Dia bunuh semua. Kita nak doa untuk mampukan apa ni Yahudi dia pun belum. Palestin hancur tu BM datang tu. Lepas tu Yahudi pening orang kita. Palestin hancur. Sebaik belakang tu sedar. Jangan. Kita jadi pening pagi tu lalu. Nak kata hancur Yahudi tu jadi takut. Akhirnya topik itu Allah zahirkan dan kita. Satu sahabat sekalian, kita kena berdoa. Sebab kita nak mampu nanti. Duit anak-anak saya berapa kali dah keluar untuk Palestin. Saya lancur semua di Al-Fatah. Minggu lepas dapat habis itu. Masuk akaun tu. InsyaAllah kita ni sampai. Bukan aman Palestin. Kita pas relief ada Muslim Care, ada Muslim Care berjuta. Masa catat sekejap tu juta orang masuk barang perubatan. Muslim Care duit kita ni Muslim Care Malaysia relief 2 juta. Kerajaan negeri Kelantan saja 2 juta. Faham yang mana? Faham tak apa-apa atau ibu tak apa tak Allah. Sebab tu buat ceramah di studio malam hari tak ramai joker ada lupa dah. Bawa Ustaz Somad tak ada. Ustaz Azhar mari sini dia tak apa selera. Tu sungguh. Apa ada tak ramai orang dia tak mampu nak tarik orang. Sebab dia banyak sangat ceramah. Siang tu di Sungai Sak. Saya pergi juga lah sibuk-sibuk di Sungai Sak.
Dia cerita, dia tak cerita Palestin. Dia kata dendamnya, dia kata orang Yahudi ni 3,000 tahun dia masih berdendam lagi. Orang Yahudi ni. Dia bukan berita sahabat dia, orang Yahudi. Dendam dia 3,000 tahun. Bila dia kata kisahnya berlaku apabila Allah Subhanahu wa taala arahkan supaya Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir bawa ke Palestin. Ramai mana dia kata? Ramai mana? Dia sebut 600,000 umat Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun, diarah oleh Allah kepada Nabi Musa supaya mengeluarkan mereka ini. Maka mereka ini keluar sampai ke satu tahap, dikejar oleh tentera Fir'aun sampai ke satu laut. Tersebut wa izis kaum Musa li qaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Terkepung dah Nabi Musa dan Bani Israel, terkepung depan laut, belakang tentera Fir'aun. Nak gimana lagi? Mau tak mau ke depan dengan laut. Tok kira mati baru Allah hajar. So Nabi Musa pukul laut tu dengan tongkat. Maka keluarlah mana? Dia kata pecah pada 12 12 saluran, 12 jalan beraya kita sebut 12. Sebab tentera 600,000. Kalau satu jalan tak lepas, jadi 12 jalan, 12 lorong dalam laut tu baru lepas. Ramai tak ramai, bagaimana Allah hancurkan Fir'aun selepas pada itu. Dia ambil dendam pada itu. Fir'aun mati kan? Dalam laut itu cerita 3,000 tahun selepas pada itu, apabila mayat Fir'aun dibawa ke satu negara daripada Mesir itu bawa. Masa itu Perdana Menteri Israel Musi Dayan lah, mata sebelah nampak tak? Dia masuk dalam bilik, dia tengok mayat Fir'aun. Dia kita tunggu muka Fir'aun. Itu cerita Ustaz Somad. Dia kata nak cerita hebatnya orang Yahudi ni dendam kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun dia kata halal dia daripada Mesir. Dengan kita umat Islam zaman Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dendam mana habis lagi? Marah ke Nabi Muhammad dilantik oleh Allah daripada kalangan Arab, bukan daripada Yahudi. Walaupun mereka anak cucu Nabi, dan Nabi Muhammad pun anak cucu Nabi Ibrahim yang sama. Dan kita ni anak cucu satu sahabat sekalian. Saudara tadi jangan sedar tak sedar, kita pun anak cucu Nabi juga tahu. Bukan dia orang saja. Sebab tu kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain tak cucu Nabi juga. Orang bangsa lain, berbagai-bagai bangsa, kepahaman berbagai-bagai kepahaman. Semuanya anak cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk kita. Jadi ayat ini sahabat sekalian, bagaimana Allah selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam sampai kepada kita. Waktu Allah sebut dalam ayat-ayat tersebut, Allah sebut apa? Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat tadi lagi tu sambung. Saya baca beberapa ayat-ayat ni. Ayat ni menjadi renungan pada kita balik saudara buka balik surah Taubah ayat 38. Bacalah sampai 5 ayat untuk saudara faham sungguh tuntutan daripada Allah bermula daripada ya ayyuhallazina amanu. Infiru khifafan wa thiqala. Bangkitlah kamu. Tadi ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru. Infiru, itu saya nama infiru. Ayat ni Allah sebut infiru khifafan wa thiqala. Bangkitlah kamu sama ada ringan ataupun berat, sama ada muda tua ke orang muda ke, sama ada sihat
Sama ada tak sihat dengan sihat. Kalau tak sihat, dah tu tak sihat. Dia tak sihat dah, tak boleh pergi di mana-mana. Berdoalah kamu untuk kemenangan Islam. Kalau sihat kena bangun. Miskin, kaya. Miskin buat cara miskin. Kalau kaya nak buat cara kaya. Kalau miskin ni kadang-kadang dia tengok orang kaya, dia kecil hati. Orang kaya, dah lah beribadat sama. Apa tak? Dia beribadat sama. Derma banyak pun tak dia pergi. Kalau miskin, ibadat boleh. Tapi nak derma, nak masuk RM2 per orang seberat sebab rumah tak cukup. Allah pergi. Tapi dia tak bersama dengan kita. Contoh. Sebab tu disebut infiru khifafan wa thiqala. Sama ada ringan, ataupun berat. Bangkit. Sama ada senang, susah. Bangkit semua. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah sebut sini, berjihadlah kamu dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Bangkit berjihad. Bangkit berjihad. Dia sebut harta dulu. Ada ayat Allah sebut tenaga dulu. Anfusakum wa amwalakum. Diri kamu dan harta kamu. Tapi hak ni diri dan harta. Diri dan harta sekalian. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang terbaik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Tahu lah. Dulu kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak cara bab ni, bab jihad ni. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita di Indonesia ada jamaah Islam yang memperjuangkan agama Allah. Sebab tu kita dengar kalimah jihad. Sekarang orang hampir-hampir lupa kalimah jihad. Kalau boleh orang nak lupa tu, tak payah lupa jihad. Sebab jihad ni nampak perang. Jihad, harta benda, jiwa raga, doa. Kita tak Allah nak mampu nak pergi. Boleh duit kita beri. Sekali-sekali rancang memang kita boleh keluar duit. Tapi hal lain, kita berdoa setiap waktu. Kalau masjid Al-Falah Sungai Isak tu, setiap kali waktu kunut nazilah belum lagi tinggal sampai kali ini 2 bulan. Kalau kata apa baca kunut nazilah, baca sahabat siap. Jangan main-main dengan baca. Jadi saham kita akhirat esok. Mana-mana mujahidin yang syahid, mana-mana umat Islam yang syahid di Palestin. Apakah kita dapat syafaat daripada dia? Sedangkan kita tali hubungan kita, hati kita, harta benda kita, jiwa raga kita start mendoa mereka supaya diberi kemenangan oleh Allah ataupun dia gugur syahid. Apakah kita tak dapat syafaat mereka ini? Itu bukan cerita sahabat, kerja Allah Subhanahu wa taala. Dia nak syafaatkan keluarga dia apa? Sekeliling dia syahid belaka. Maka akan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka ruang untuk kita mendapat syafaat syahid golongan yang berjuang di bumi Palestin ini. Walaupun kita duduk sini, ini benda-benda yang kita kena faham yang ada di hadapan kita sekarang. Allah beri satu rahmat pada kita. Betapa hebatnya iman golongan ini. Satu keluarga hati tinggal seorang je. Tak ada, tak sedih, tunik dia, mata laung sekali tengok. Kita bini mati pun apa. Ni habis satu keluarga mati. Sebab dia tahu. Tanya anak-anak Palestin, yang tinggal, yang apa ni, kira anak yatim, dia tanya dia apa. Ibu saya bukan mati, ayah saya bukan mati. Ayah saya duduk dalam syurga, saya pun nak ikut dia. Tak ada, kecil-kecil. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata, jangan kamu cakap orang yang gugur, orang yang syahid pada jalan Allah itu amwat, mati. Akan tapi dia hidup, dia tak sedar, kata Allah. Dia hidup, dia tumpah alam hidup. Kita orang mati ni pun tak mati sebenarnya. Apa? Tapi hakikat kena mati lah, sebut mati. Dia tak boleh sebut mati, dia sebut asyahid. Syahid. Kita sebut mati arwah orang ni. Sebenarnya kita hidup.
Tapi kena mati baru boleh masuk alam barzah. Masuk alam barzah hidup lalu. Tak ada orang tunggu kiamat pula. Tunggu kiamat. Orang nikmat tetap dapat nikmat dah masuk kubur. Orang beriman dapat nikmat dah. Orang kafir dapat azab dah. Azab kubur. Orang beriman dapat nikmat dah. Oh, ziarah dah sahabat sekalian. Baca alam barzah tu ziarah. Lepas soal muka nakir semua, sihat apa selesai dah. Orang beriman ni aman dah. Oh, pergi ziarah dah. Orang pun datang ziarah dia. Ruh-ruh orang yang terdahulu datang dah ziarah daripada kalangan keluarga dia. Ziarah dah. Belum sampai lagi dia, ruh dia dah tunggu dah. Orang duduk di alam barzah, alam arwah, alam ruh tu. Yang beriman dia tahu dah siapa yang akan sampai besok, cucu dia ke, anak dia sendiri akan sampai besok di kalangan orang beriman. Sebab tu kalau ada orang mati, orang dia tertanya, dia sampai ni dia tak kenal, dia dekat-dekat dia kenal. Macam mana orang tu dia tanya umur. Oh, tak ada, dia mati lama dah. Oh, mati lama dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh, ada ruh. Ruh apa iman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mari ikut sini, dia kata. Pergi ke ibu dia lah tu. Fa ummuhu hawiyah, ke neraka hawiyah. Tak pergi ke dia. Sedih dia. Datuk nenek kita yang duduk tunggu di taman-taman syurga. Dalam ruh, alam ruh. Apabila anak cucu dia punya mati tak sampai situ, dia tahu dia pergi sana. Allah, sedih dia. Fa ummuhu hawiyah. Kat ibu dia lah tu hawiyah, neraka hawiyah. Ni sahabat sekalian, kita berada di suasana ini sekarang. Sebab tu kita kena kemah. Ujian akidah cukup-cukup kuat sekarang yang melanda umat Islam. Kita duduk depan dengan suasana yang kita ada. Itu kita sekalian. Tadi muka demah, atau demah sampai nak habis. Tak reti nak orang. Dalam kata tak reti nak orang, sampai nak habis. Sahabat sekalian, untuk akhir ni saya bawa kitab ni. Saya baca tadi, saya baca inna hadaina hussabi wa imma syakira wa imma kafura. Kitab dalam kitab tafsir ni dalam surah Al-Insan. Surah ni saya tu buat usrah untuk Dom Tanya Lumpur. Jadi saya tengok-tengok ada hadis ni. Hadis ni selalu dibaca tapi kita dengar saja, kita tak baca sendiri, kita tak jumpa hadis. Saya nak baca saja berkata Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab, ya Jabir bin Abdullah an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah, a'adaka Allah min imarati sufaha. Qala wa ma imaratu sufaha. Qala umara'u yakunu ba'di la yaqtaduna bi hadyi wa la yastannuna bi sunnati faman sadaqahum bi kadhibihim wa 'anahum 'ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yuridu 'alayya hawdi wa man lam yusaddiqhum bi kadhibihim wa lam yu'inhum 'ala zulmihim فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنِ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ يَا كَعْبُ بْنِ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ يَا كَعْبُ بْنِ عُجْرَةَ الناس غاديان فمبتعاه نفسه فمهلكها وبائع نفسه فمهلكها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat sekalian, sebagai penutup saya bisa satu hadis untuk secara hutang sungguh. Terjemahnya daripada Jabir bin Abdullah. Jabir ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni sahabat sekalian, dia daripada kecil dia ada beberapa orang adik-beradik.
adik-adik dia semua perempuan. Yang dia ni orang khusus sekali, kecil, khusus sekali lelaki. Ketika Nabi belum hijrah, ayah dia Abdullah ni bawa jumpa Nabi SAW di musim haji kali yang kedua. Musim haji kali yang pertama tu Nabi jumpa, Nabi bai'ah dengan orang Madinah lebih kurang 10 orang masuk Islam. Atau ingat sirah hijrah Nabi. Lepas tu tahun yang lepas pada tu, setelah dihantar seorang sahabat untuk mengajar Al-Quran di Madinah, masuk Islam 72 orang. Pergi pula jumpa Nabi, janji bai'ah. Lepas pada tu Nabi hijrah. Sebab 72 orang ni janji bai'ah dengan Nabi, janji setia, kalau kamu berhijrah ke tempat kami akan jaga kamu sebagaimana kami jaga anak-anak kami. Itu hijrah. Jadi dalam 70 orang tu ada Jabir bin Abdullah, kecil lagi dia, ada atas kaunter ikut ayah dia. Ayah dia ajar dia, akhirnya dia jadi sahabat Nabi SAW. Jabir ni sahabat dia, masa ketika perang Khandaq, kali parit itu, apa tau, dia tengok sahabat dia lapar berlaku. Lapar, Nabi dia pun lapar, apa tau, 2-3 hari dia tak makan, ada kali parit ni, nak perang Khandaq ni. Jadi dia minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak balik rumah kejap? Kata Nabi boleh. Dia pun balik rumah, dia balik rumah dia, dia tanya isteri dia, kita ada apa bekalan? Kata isteri dia, ada kambing seekor, dia kata, kambing muda lah, kambing anak kambing seekor, dia kata. Lepas tu adalah tepung gandum lebih kurang 2 rauk ini. Dua ni disebut, Arab ni 2 rauk. Jadi dia kata tak apalah, kita buat roti lah, kata, kita nak jemput Rasulullah makan. Pak Rasulullah banyak hari tak makan tu lapar. Dia pergi sembelih kambing. Cerita pendekkan cerita, masaklah. Isteri dia buat roti, masak. Pak siap apa ni? Dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi pula untuk kali pagi kami. Dia pergi, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kami ada sikit makanan, dia kata, tapi tak ramai lah, dia kata, makanan sikit. Zakat 5 orang atau 10 orang gitulah dia kurang beli kan. Dia kata ajak sahabat-sahabat. Nabi sahabat sekalian dengar gitu, tu. Hari ni kita alhamdulillah kata Nabi lebih kurang lah maksud dia. Kita ada jamuan sikit pagi ni, tengah hari ni dia kata sebab Jabir ni sediakan makanan, terkejut dia. Ramai mana tentera waktu kali tu? 400 lebih dapat dia, 400 orang lebih. So dia duk agak nak makan 10 orang ni. Apa dah? Apa orang lapar, kambing, anak kambing seekor 10 orang ni habis kan. Tapi dari Nabi umur, apabila Nabi umur, alhamdulillah pakat pergi belakang. Dia tahu dah, Nabi tahu dah, mesti Jabir ni kejut ni apa. Dia kata gini, mau balik dulu, bagi tahu orang umum, jangan turunkan periuk daripada dapur tu, dia kata. Dia pun balik dulu sampai dia bagi tahu isteri dia. Macam mana cerita apa? Dia kata Rasulullah jemput semua. Ya Allah, dia kata malu lah kita. Dia kata makanan sikit hari semua. Dah kita nak buat apa? Dia kata kalau kita bahasa kita lah, saya cakap. Dia kata dah Rasulullah sendiri yang jemput. Dia kata kita terima lah. Jadi apabila Rasulullah sapa, Rasulullah kata memperlihat bagi tahu isteri Jabir ni, memperlihat lah. Dia kata biar aku insyaAllah kita lah. Nabi panggil seorang-seorang pergi makan. Sekat mana nak? Dia nak makan. Makan kenyang sungguh. Habis 400 orang sahabat sekalian. Apa dah? Kau tahu kata luak lagi. Nabi panggil isteri Jabir. Dah siap bakal dah tentera makan. Dia kata orang ni lebih ni, dia kata mungkin bagi jiran-jiran yang ada persekitaran kita. Para mukjizat Rasulullah SAW berlaku kepada Jabir. Jabir bin Abdullah. Jadi hadis ni dia dah bagi tahu banyak hadis riwayat oleh Jabir ni sahabat sekalian. Kita tengok dalam Al-Quran. Sebab saya sebut Jabir ni saudara senang ingat. Saudara ingat Jabir plastik tu kan. Ingat Jabir tu, ingat kisah dia ni. Jabir bin Abdullah ni orang hebat lah, sahabat Nabi. Jadi kata an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'bi Ujrah. Kata mana daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah. Semoga Allah melindungimu daripada pemerintahan bodoh, kata Nabi. Dia kata ke Ka'ab bin Ujrah ni, kata Nabi. Berkata Ka'ab, apakah pemerintahan bodoh itu? Ka'ab tak faham pemerintahan bodoh itu apa, ya Rasulullah. Nabi menjawab, pemimpin selepas aku yang tidak mengikuti petunjukku
dan tidak beramal dengan sunnahku. Pemimpin-pemimpin yang tak ikut petunjuk aku, Al-Quran dan sunnah aku. Ini pemimpin bodoh, kata Nabi. Nabi pesan kepada Ka'ab. Dan Ka'ab ada kita, Nabi pesan kita. Pemimpin bodoh kat zaman sekarang ni. Dan ni lagi baru ni, orang bukan Islam pula nak ganggu pula orang Islam pula. Ya Allah. Dah lah nak jadi AJK masjid di Melaka tu, dah punya gila. Apa? Kan sekali ni yang mari tu kuliah subuh. Maka barang siapa yang masih membenarkan mereka, pemimpin bodoh tadi, maka benar, padahal dia bohong, belum cakap lagi bohong, dia tak. Kita percaya juga. Membenarkan mereka dengan pembohongan yang mereka lakukan dan menolong mereka di atas kezaliman yang mereka lakukan. Maka mereka itu bukanlah daripada kalanganku, kata Nabi. Bukan daripada umat aku. Dan aku bukanlah daripada kalangan kamu. Dan aku ni bukan nabimu. Salah itu Nabi kata. Dah lah tahu dia bohong, dia menipu, dia buat zalim orang. Musuh. Tak lihat. Dan Nabi kata, dan mereka tidak dapat mendatangi kaulam aku ni. Kaulam yang Allah sedia pada Nabi, kaulam Kausar tak dapat. Dia nak dekat. Dan barang siapa yang tidak membenarkan orang dia, mereka tidak membenarkan, dan mereka tidak membenarkan mereka dengan pembohongan yang mereka lakukan, dan tidak menolong mereka di atas kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka itulah dari kalanganku dan aku dari kalangan mereka, dan mereka dapat mendatangi kaulamku, kata Nabi. Hak lawan dia, hak menentang dia, hak menentang kezaliman dia, hak menentang kerja buat dia yang dia dah menepati sunnahku, dia kata, ni baru. Tak siap, main-main. Kita nak cari Nabi esok. Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi pesan lagi, puasa itu perisai. Tadi kita sebut dah, kita sahabat siang sebenarnya datang bulan Rejab ni, kalau boleh kita buatlah. Saya Alhamdulillah buat sahabat siang, tapi hari ni saya bagi tahu lagi tak puasa lagi. Nampak ada cucu rumah nak balik ke Kuala Lumpur untuk malam di rumah malam. Janji dah pagi ni nak makan kat Mahdia, tak tahu lah ketang tak nak fikir lah makan dulu. Apa rahim kita tak ada apa, ada benda-benda khusus. Jadi kita kena buat sebelum datang Rejab ni kalau boleh, Isnin Khamis. Sebab dia kata puasa itu perisai dan sedekah itu boleh mematangkan dosa. Sedekah lah ke mana-mana pun, jangan lupa sahabat sekalian, di penghujung ayat kita ni banyak hal sedekah. Dan sembahyang itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging yang membesar daripada harta yang diusahakan dengan jalan haram, maka neraka lebih utama baginya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, ada dua jenis manusia, dia kata, yang keluar pagi-pagi lagi, dua jenis manusia yang keluar pagi-pagi, renung baik anak dia. Sama ada dia membeli dirinya lalu membebaskannya, dia beli diri dia lalu membebas, atau menjual dirinya lalu menghancurkannya. Kita bangun pagi-pagi, kita jual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini, maka kekallah jualan kita kepada Allah. Jangan lain daripada itu. Di pagi-pagi tak bangun cari benda lain bukan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah hancur kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbati wa azqat ala ta'ati wa tawahadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati
ووثق اللهم رابطتها وعدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحلها بمعرفتك وأمرها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر.